Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, selamat pagi. Hari ni kita berjumpa lagi. Hari Malaysia hari ni hari cuti. So mungkin tengah santai-santai kat rumah ataupun tengah makan-makan yang masakan lah, masakan sendiri sarapan hari ni. So hari ni kita nak sharing berkenaan dengan akaun emas public gold lah, akaun emas public gold. So macam mana nak simpan dengan akaun emas public gold. So hari ni dah hari ke-10, saya sharing lah berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan dan juga emas. Okey, dia macam-macam mana pun, kalau emas ni dia akan berkait kepada pengurusan kewangan. Okey, so sebelum ni semalam saya ada sharing berkenaan dengan dana kecemasan. So macam mana dana kecemasan boleh cepat dipenuhkan dengan simpanan emas. Okey, sebanyak dia punya faktor lah akan boleh mempercepatkan kita punya simpanan emas, dan juga seterusnya mempercepatkan dana kecemasan kita dipenuhkan. Okey, so hari ini kita nak deep into akaun emas public gold, ataupun lebih dikenali sebagai Gold Accumulation Program lah, GAP lah. Kalau orang yang menyimpan dengan akaun emas public gold ni dia lebih senang panggil GAP lah, Gold Accumulation Program. Okey, so apa itu Gold Accumulation Program ni? Gold Accumulation Program ni dia macam akaun simpanan bank. Dia macam akaun simpanan bank, tapi bila kita simpan dalam duit, maknanya kita simpan, masukkan duit, kita simpan, dan duit kita akan di-convert kepada nilai gram. Macam contoh hari ini, minima dia memang minima untuk masukkan ataupun simpan dalam akaun emas ni adalah RM100. So hari ini 1 gram RM265. Jadi bila kita masukkan, contoh yang masukkan minima 100, dia akan dimasukkan ke dalam akaun kita adalah 0.3774. Kita tak nampak dah nilai 100 tu, kita nampak 0.3774 gram dalam akaun tu. Okey, so dia tak nampak nilai RM lah. Macam contoh kata kita simpan dalam akaun bank kan, kita nampak berapa RM kita simpan kan? Tak. Sebab itu dinamakan Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas. Jadi kita nampak nilai gram tersebut. Okey, so modalnya serendah RM100. So kalau ada RM100 boleh simpan. Okey, 100 sahaja. So kalau kita contoh orang kita ni ada duit 100 satu bulan nak simpan, tak ada masalah. Kita boleh contoh kata 50 bulan kedua simpan 100 dalam akaun tu. So boleh je macam tu. Dia tak adalah komitmen nak kena masuk setiap bulan, tak ada. Tapinya bila kita lagi kerap kita masuk, maknanya lagi cepatlah kita punya simpanan dalam akaun emas tu banyak kan. Sebab contoh kata 0.3 sebulan, 3 bulan dah dapat 0.3 something kan. So maknanya 1 bulan 3 bulan dah boleh dapat 1 gram. Macam itulah. So kalau kita contoh yang menyimpan 1 gram, lepas tu 3 tahun lagi baru nak simpan lagi, so memang akan dapat 0.3 gram je lah. So memang dia tak ada dividen, dia tak ada apa. Emas ni memang dividen lah, tak ada dividen, tak ada apa kat mana-mana pun sebenarnya. So kalau ada tuan-puan jumpa yang kata ada yang nak bagi dividen ke ataupun pulangan simpanan simpanan emas tu, itu adalah ciri-ciri scammer lah. So boleh baca banyak penulisan-penulisan berkenaan dengan ciri-ciri scammer ni. Salah satunya adalah bila kata ada dividen ataupun pulangan lah daripada simpanan emas kita. Tak ada. Dia tak ada. Dia punya pulangan adalah bila kita jual. Itu bila kita pulangan kita. Bila kita jual, maknanya kita beli harga contoh hari ni 265. So nanti bila contoh dia dah naik jadi 300, kita jual, dapatlah untung macam tu kat situ. Kena tolak lah harga ni kan. Kalau kita beli apa-apa pun dia ada spread, dia ada susut nilai. So maknanya kena tolak spread tu, baru kita dapatlah berapa kita punya keuntungan. Kita beli apa-apa pun kan memang ada susut nilai. Even kita beli baju pun, kita nak jual pre-love pun kan, takkanlah beli baju harga sama. Contoh kita beli 100 nak jual harga 100. Macam tu juga emas, sama je konsep dia. Okey, so program ni patuh syariah.
patuh syariah. Maknanya tak perlu macam kata kita risaulah sebenarnya. Benda ni dah memang disahkan patuh syariah, dan ada kelulusan lah daripada patuh syariahnya oleh Edmoney Advisor. Edmoney Advisor ni lah ada sijil patuh syariah. Okey, Edmoney Advisor ni diketuai oleh Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Okey, itu pakar muamalat terkenal seluruh dunia lah, bukan saja di Malaysia. Okey, so kenapa dia patuh syariah? Sebab banyak dia punya keperluan lah. Maknanya sebelum dia dapat diisytiharkan sebagai patuh syariah. Tapi untuk kita tahu sebabnya, yang paling penting adalah bila kita simpan dalam akaun emas tu, contoh kita ada 0.377 gram tu, okey, contoh harian tersebut ada orang beli, contoh kata 15 kilo. So 15 kilo tu memang akan ada di Public Gold HQ lah di Pulau Pinang. Benda tu memang ada secara fizikal emas tersebut. Sebab tu dia boleh diisytiharkan dan boleh dapat sijil patuh syariah. Maknanya anytime bila kita dah simpan, kita nak keluarkan, benda tu boleh keluarkan. Dia ada fizikal lah, ada fizikalnya. Kalau yang tak ada fizikal, yang paper sahaja, maknanya kita simpan dalam akaun tu ada tulis tapi emasnya tak ada. Secara fizikal tak ada di mana-mana, itu tak boleh diisytiharkan patuh syariah. Sebab Public Gold buat macam ni, jadi dapat isytihar patuh syariah lah. Kriteria-kriteria untuk patuh syariah ni mesti ada yang fizikal bila kita simpan dalam akaun tu. Okey. Lepas tu yang tadi saya kata pembelian minima adalah 100 kan. Pembelian minima 100. So gandaan dalam 100 lah. Maknanya gandaan RM50. Sorry. Minima 100. Lepas tu gandaan 50. 150, 200, 250. 300 macam tu. Dia tak boleh lah nak beli between RM235 tak boleh. Kecuali hari itu adalah harganya RM235 1 gram. Macam contoh hari ni 265, boleh beli 1 gram 265, ataupun kalau nak beli 2 gram darab 2 lah. Macam tu boleh. Maknanya cukupkan 1 gram ataupun 100 dan gandaan 50. Okey. So yang kita punya emas akan diberikan dalam akaun emas tersebut sehingga 4 titik perpuluhan, dan ini pun dah diisytiharkan patuh syariah lah sehingga 4 titik perpuluhan. Contoh yang saya cakap tadi, hari ini 100 tuan pun akan dapat 0.3774 gram. Kat mana nak tengok benda ni? Boleh tengok dalam kita punya website publicgold.com.my. So telus, memang boleh tengok setiap hari. Tuan puan boleh tengok harga emas untuk pembelian emas akaun emas ni akan berubah setiap satu hari sekali, iaitu pukul 12 malam. Ataupun tapi ini condition yang jarang berlaku lah. Kalau perubahannya terlalu drastik, maknanya perubahan contoh satu hari berubah sampai RM2-3 ataupun lebih lagi, Public Gold mungkin akan revise lah. Mungkin akan revise juga harga, katakan pukul 12 tengah hari. Tapi jarang sangat berlaku lah. Setakat yang saya perasan tak pernah lagi berlaku lah. Macam tu. Okay. So itu ciri-cirinya lah. Lepas tu, sebab tadi kan saya cerita benda tu ada secara fizikalnya di Public Gold HQ Pulau Pinang. So bila contoh tuan-puan nak keluarkan, dah ada dalam tu simpanan, boleh keluarkan secara fizikal. Maknanya nak keluarkan, contoh kata nak keluarkan yang saya telah tunjuk yang berapa gram kan. Nak keluarkan yang 1 gram boleh. Yang contoh nak keluarkan dalam bentuk yang nanti akan adalah dalam website akan tunjuk yang untuk akaun emas ni apa item yang boleh dikeluarkan daripada akaun ni. Contoh 1 gram yang ini Masjidil Haram boleh keluarkan. Tapi tengoklah availability masa tu lah. Okay. So yang ni limited edition, tak pasti lagi ada ke tak. Saya beli masa saya keluarkan masa yang boleh keluarkan hari itulah. Okey, ini contoh yang 1 gram lah Masjidil Haram ni. Okey, so boleh keluarkan bila ada banyak juga. Contoh dah ada 6 gram, 7 gram, boleh keluarkan yang 5 gram. 5 gram contoh. Ini okey. Yang ini 10 gram. Contoh 5 gram macam ni. Ini gold bar lah, yang 4 segi gold bar. So boleh keluarkan juga dalam bentuk ni. Dan sekarang senang saja. Kalau 21 gram, maknanya yang 20 gram. Contoh buat keluarkan sekali 10 gram 2 keping. Melalui akaun emas ni boleh postkan ke rumah dengan postage RM10.
Dan postage itu adalah berinsurans. Public gold janji akan ganti bila ada kehilangan di tengah jalan lah. Apa-apa berlaku pada emas tuan-puan yang diposkan, public gold janji akan ganti. Saya pun bertanggungjawab. Kalau contoh tuan-puan public gold tak ganti yang tuan-puan hilang, saya akan gantikan. Jangan risau, sebab sepanjang daripada public gold operasi 2008 sehingga kini dah 14 tahun kan, tak pernah lagi lah orang yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. Mungkin masa hari sebelum ni, yang masa PKP, yang memang pengoperasian public gold adalah tak boleh full capacity, mungkin ada sedikit kelewatan lah dari segi penghantaran CIT tu, sebab proses penghantaran barang berharga macam ni kan. So dia ada punya prosedur lah. Setiap meja orang yang membuat penghantaran tersebut, proses penghantaran tersebut ada CCTV semua. Saya ada share rasanya dalam saya punya saya punya post berkenaan dengan proses ni lah, proses ni. So boleh tengok nantilah. Maknanya memang dia kena tengok, sebab contoh kata tadi yang saya tunjuk pun dia ada nombor siri setiap gold bar kita, gold bar ataupun dinar kita ada nombor siri. So kena pastikan nombor sirinya tally lah dengan setiap penghantaran tersebut. Ada dia punya nombor siri ni. Kat sini nombor sirinya adalah macam contoh yang ni, nombor sirinya ni kat bawah ni di alamak saya tak nampak, sorry, di berapa ni, 065031. So penghantarannya, nombor sirinya adalah perlu tally lah untuk setiap penghantaran tersebut. Okay, so kena tally semua. So memang item berharga kan, so kita tak nak lah ada apa-apa laku-laku. So memang public gold buat ketat lah dia punya SOP untuk pemprosesan ni. So itu mungkin ada kelewatan sikit seperti itu. Tapi sekarang dah saya yang hujung bulan hari tu ada pembelian, awal bulan hari tu ada pembelian. So sekarang dah sampai dah, semalam dah sampai. Sebab public gold janji sebelum ni dalam masa 15 hari bekerja lah. So semalam sampai, maknanya dalam 15 hari bekerja, 15 hari. Bukan 15 hari bekerja, saya dapat 15 hari betul. So tolak, maknanya janji tu dikotakan lah. Kalau yang saya hari tu lah, sebabnya tak termasuk hari cuti, saya dapat dalam masa 15 hari. Okay, so memang beli emas dengan public gold, memang kita janji akan dapat. Kalau hilang di tengah jalan, ada apa-apa berlaku pun dalam proses penghantaran tersebut, public gold janji akan bagi semula, akan ganti semula. Tapi so mungkin kalau contoh kata nanti menyimpan dengan saya akan ceritalah macam mana prosesnya. Kita janganlah macam contoh kata ada penghantaran apa-apa masalah kat penghantaran, pergi call pula penghantar tersebut. So tak perlu. Kalau ada benda berlaku, bagi tahu dekat public gold sendiri, sebab public gold yang berurusan dengan syarikat penghantaran tersebut. So kita sebagai pengguna tak perlu nak call orang tu lah. Public gold akan liaise dengan tersebut dan pastikan bila ada contoh kelainan mana-mananya, bila kata tak terima, public gold janji akan ganti. Itu. Okay, so itu dari segi penghantaran, pengeluaran dan penghantaran. Cumanya pengeluaran ni, macam contoh kita ada account bank lah. Account bank kan, kita ada minima. Contoh yang saya ingat, kalau bank CIMB, dia kena ada RM10 baki kan dalam account untuk aktifkan lah. Maknanya tak boleh nak keluarkan. Kalau RM10 tak boleh keluar. Jadinya kalau contoh kita ada RM110, kita nak keluarkan RM109 tak boleh. Tapi kalau yang saya ingat, Maybank boleh. So ikut jenis bank lah, ikut bank mana. Macam contoh yang ini, macam untuk account emas public gold ni, kita kena ada 1 gram lah untuk pengaktifan. Maknanya kalau kita nak keluarkan, minimal kena ada 1 gram dalam akaun tersebut sebelum boleh dikeluarkan. So kalau contoh tadi nak keluarkan yang 10 gram tadi, kita kena ada minimal dalam akaun 11 gram lah, baru boleh keluarkan 10 gram. Kalau contoh nak keluarkan 1 dinar 4.25 gram, kena ada 5.25 lah at least, baru boleh keluarkan 4.25 gram 1 dinar tu. Okay.
So itu je. Tapi kalau nak tutup akaun boleh saja. Boleh, public goal tak ada masalah pun untuk tutup, maknanya nak keluarkan semua sekali ya. Cuma prosesnya agak ni sikit lah, kena call public goal lah untuk nak keluarkan semua sekali ataupun nak tutup akaun tu. Boleh, tak ada lah kan. Cumanya bila nak aktifkan balik, kena bayar RM50 untuk sebagai yuran pengaktifan. Okay. So ini yang best jugalah. Tiada yuran simpanan dikenakan. Tiada yuran simpanan, tiada yuran pendaftaran. Macam contoh kata yang saya cakap tadi, minima RM100. So, memang 100 tu tuan pun akan dapat. Macam contoh tadi kan, 0.3774 tu nilai 100. Cubalah bagi sendiri kan. Kalau cuba contoh buat kiraan sendiri, sebab hari ni RM265 1 gram. Bila kita bagi dengan 100, maknanya 100 per 265 tu dapatlah 0.3774. Tak ada pun even RM10 ke RM5 ke untuk yuran pendaftaran, tak ada. 100% tuan puan akan dapat emas apa yang tuan puan beli. Yuran simpanan pun tak ada. Contoh yuran tahunan simpanan tak ada. Contoh saya pernah tengok orang yang simpan 2 kilo. Ditunjuklah dalam akaun ni ada 2 kilo. 520,000 lebih dalam akaun emas dia. So, cakap memang bagus lah. Inspire betul orang tu kan. Dia boleh simpan 2 kilo dalam tu. So, simpanlah berapa kilo pun. Kalau duit banyak, simpan je dalam tu. Nak simpan, tak ada masalah. So, memang tak ada yuran simpanan, tak ada yuran tahunan, tak ada. Free je. Public goal tolong simpankan. Kalau kita simpan sendiri 2 kilo kat rumah, rasa macam ketakut kan. Nak kena sewa pula box dekat mana-mana, safety box kan. Dekat bank boleh, mana-mana pun boleh lah. Adalah yang syarikat-syarikat box yang swasta pun ada kan, safety box swasta. So boleh je. Kalau kata contoh kata nak beli, nak pegang sendiri boleh. So tak ada masalah, boleh keluarkan. Tapi dari segi penyimpanan tu lah kalau banyak-banyak. So kalau simpan dalam akaun emas tu, public goal simpankan secara percuma. Okay. So tiada komitmen bulanan juga. So tak ada. Contoh kata nak pastikan setiap bulan kena masuk 100, tak ada. So memang tak ada komitmen lah. Tapi sebagai contoh kata tadi, yang saya cerita dah sebelum ni pasal dana kecemasan. So bila kita nak cepat penuhkan dana kecemasan kita, kena committed lah. Committed. Istiqomah menyimpan. Istiqomah menyimpan. Contoh kata kita memang boleh menyimpan 100 je 1 bulan. Tak ada masalah. Simpan je 100 1 bulan. So insya-Allah dalam masa 3 tahun kita akan nampak dia punya benefit. So memang kena istiqomah apa-apa pun kan. So apa-apa pun kena istiqomah lah. Kena jadikan tabiat. Okay. So Okay. So kalau contoh nak keluarkan tadi, nak keluarkan emas tu, bila nak keluarkan tu, dia akan adalah yuran, bukan yuran, maknanya bukan kos pengeluaran, kos kos upah untuk penyediaan kita punya emas tersebut lah. Macam contoh kan, kita beli barang kemas, kan ada kos upah. Kos upah untuk kos upah untuk barang kemas lah, penyediaan barang kemas. Macam contoh kita beli dalam bentuk kos upah untuk untuk penyediaan barang kemas. Macam contoh barang kemas cincin ke, belian ke, cincin ke, subang ke, apa ke. So kena juga kita ada upah untuk keluarkan benda tu kan, untuk beli benda tu. Okey. So sama juga macam yang ini. Macam contoh kata tadi, sebab kita punya, tadi kan saya cakap kan, emas yang kita beli dalam akaun emas tu adalah dalam pool basis. Macam contoh hari ini ada orang beli 15 kilo. So public goal akan simpankan dekat public goal Pulau Pinang, HQ Pulau Pinang dalam bentuk full basis, dalam maknanya 15 kilo. Maknanya sekilo, contoh sekilo kan, sekilo ada yang merayongkong untuk hari ni punya. Dia tak tentukan orang ni ada 0.3, pecahkan 0.3, tak lagi. Sebab tu harga dia boleh dapat macam tu lah. Okay. So bila contoh puan-puan nak keluarkan yang ini 10 gram, nak keluarkan dalam bentuk 10 gram. So dia punya kos upah untuk buat benda ni lah, untuk keluarkan dalam bentuk 10 gram ni, bunga gold bar ni 10 gram yang dipanggil sebagai bunga emas. Ni bunga emas. Okay. So kos dia adalah RM10.
RM10 kos kira macam kos upah lah. Tapi sebab tu kos upah untuk gold bar ni dia lagi murah lah berbanding dengan berbanding dengan barang kemas lah. Kos kan, kalau kita beli yang 10 gram ni rasanya ratus-ratus lah dia punya kos upah penyediaan kita punya rantai ataupun gelang ke cincin ke kan. So sebab tu sebenarnya kalau contoh yang boleh tengoklah saya punya live hari yang sebelum-sebelum ni, dia kenapa kita cepat untung. Kita cepat untung lah, kita cepat dapat pulangan balik bila kita simpan dalam bentuk gold bar. Bila kita simpan dalam bentuk gold bar. Okey. Sebab kalau kita simpan dalam bentuk untuk pelaburan, maknanya untuk sebagai dana kecemasan kita dalam bentuk barang kemas, kalau yang ini 3 tahun dah boleh dapat untung, yang barang kemas mungkin 5 tahun. Sebab kan kos upah dia tinggi. Kos upah dia tinggi. So jadi kita punya harga pemurataan untuk pemilikan barang kemas adalah lebih tinggi lah sebenarnya. Walaupun kita tengok barang kemas adalah lagi murah lah kita tengok harga dia, tapi sebenarnya dia lagi tinggi bila kita campur dengan kos upah. Lepas tu banding pula, yang ini adalah emas 999. So bila kita jual sebenarnya yang lagi tinggi lah harga dia. Ni emas 99 purity dia 999. 999.9 ada tu situ. Okey. So itu yang bagi elok lah. Lagi elok kita simpan yang emas pelaburan lah, untuk kita punya simpanan ataupun pelaburan jangka masa panjang. So kalau dana kecemasan sebenarnya memang seeloknya simpan dalam bentuk macam ni lah. Okey. Banyak keuntungan dia lah berbanding dengan barang kemas lah. Okey. So saya pun sebelum kenal ilmu ni memang saya pun tak ada pun barang gold bar macam ni. Tapi bila saya kenal ilmu ni melalui pembacaan saya dalam website Tuan Muhammad Zulkifli ni, Muhammad Zulkifli ni, ini saya punya mentor emas lah. Saya ni bukan pakar emas, tapi saya belajar daripada pakar. So ni Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, ini orangnya. Okay. So saya belajar daripada dia, daripada blog dia muhammadZulkifli.com. Kalau tak ada lagi buku, boleh baca je. Dia punya pengkongsian lah pasal pengurusan kewangan dan juga pasal macam mana emas boleh membantu pengurusan kewangan tuan-puan. So kalau nak dapatkan buku emas ni pun boleh dapat. Buang emas bertahan ke 3 gawat. Sebab beli emas sebenarnya kita tak bertambah kaya dengan emas, tapi kita mempertahankan kita punya nilai kekayaan. Sebab cerita balik tadi, cerita pasal akaun emas kan. Sebab emas ni kalis inflasi. So kalau contoh tahun ni kita belanja kita punya kalau dalam bentuk emas, maknanya kita punya perbelanjaan bulanan setiap bulan adalah contoh perbelanjaan bulanan, maknanya contoh beli belanja makan, untuk beli beras apa semua, belanja makan, belanja dapur, contoh 1 dinar 1,000 contohnya. Tapi dalam kita convertkan dalam 1 dinar 1,000, contoh hari ini 1 dinar 1,100 lah, 1,100. So bila kita simpan dalam 1 dinar, macam contoh memang kita boleh makan untuk 2 orang, contoh saya suami dengan isteri, 1 dinar 1 bulan untuk belanja dapur. Kalau puan-puan simpan 1 dinar tu, maknanya contoh untuk dana kecemasan untuk long term 12 bulan, 12 dinar tuan-puan simpan. So contoh 12 tahun lagi pun, 15 tahun lagi pun, 1 dinar tu memang boleh akan beli tuan-puan punya keperluan perbelanjaan belanja dapur tersebut. Sebab apa? Saya kata macam tu. Sebabnya boleh cek daripada hadis-hadis Nabi, daripada hadis Nabi yang berkenaan dengan Nabi pernah beli 1400 tahun dulu, Nabi pernah beli seekor kambing dengan 1 dinar. Ini contoh 1 dinar jugalah, tadi pun 1 dinar kan contoh. Tapi maknanya yang ini boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar 1400 tahun dulu. So sampai sekarang RM1,123 hari ini harga 1 dinar, still boleh beli seekor kambing. So maknanya dia kalis inflasi. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, memang tak kalis inflasi kan. Contoh 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kita beli nasi lemak, contoh kita beli nasi lemak RM1.50. Maknanya kita compare apple to apple lah, RM1.50, maknanya yang yang ada nasi, ada telurnya, ada sambalnya, ada ikan bilisnya, ada timun contoh. Tapi sekarang RM1.50 tak akan dapat dah mana macam tu.
Mungkin kat tempat yang macam contoh Alostar tu mungkin dapat murah lagi, tapi itu pun still dah bertambah harganya. Mungkin contoh saya pernah makan dekat Alostar, harga nasi lemak 50 sen. Okey lah. Kan 50 sen. Mungkin sekarang tak dapatlah 50 sen harga yang tu. Mungkin dah naik harga. Kalau kata tak naik harga double RM1 pun mungkin dah jadi 80 sen. Kan? Sebab barang naik harga sebab inflasi. Inflasi memakan duit kita. Jadi bila kita simpan duit kita jadi emas yang untuk long term tersebut, untuk kegunaan long term, memang dia akan menjaga nilai duit kita daripada dimakan dek inflasi. Okey. So itu yang saya cerita tadi adalah ciri-ciri Gold Accumulation Program. Ciri-ciri Accumulation Program. So maknanya bila kita simpan dalam bentuk akaun tadi, kita akan dapat lah. Maknanya kita tengok je lah, kita tak dapat emasnya kan. Tapi kita boleh keluarkan. Bila dah ada, boleh keluarkan. Sangat sesuai untuk orang yang bajetnya rendah. Sebab kalau contoh nak beli yang 1 gram macam ni, contoh nak beli 1 gram macam ni, nak keluarkan ni terus, nak beli terus. So harga dia adalah RM350. Tapi kita tak ada duit, kita tak ada. Kita ada hanya contoh kata 100 satu bulan, ataupun saya ada RM50 je sebulan, tak apa. Boleh je combinekan jadi 2 bulan, ambil masuk 100, simpan 1 bulan 100. Maknanya 6 kali setahun contoh macam tu kan. Kita istiqomah. So boleh keluarkan dalam bila dah ada 1 gram, dah ada 2 gram, sebab tadi kena ada pengaktifan 1 gram kan. So bila dah ada 2 gram boleh keluarkan satu macam ni. Tapi kalau saya sarankan, saya cakap dekat penyimpan-penyimpan saya, eloknya simpan banyak sikit. Contoh kata ada paling-paling simpan ada 5 gram, 5.25 lah, contoh 6 gram, keluarkan 1 dinar. 1 dinar ni, saya tak ada contoh hari ni, 1 dinar sebesar 10 sen. Dia berat dia dah 4.25 gram. 4.25 gram. So maknanya keluarkan benda macam tu, baru kita nampak dan kita rasa lagi bersemangat lah untuk menyimpan emas. Berbanding dengan kita tengok aja dalam akaun kita ada emas dalam bentuk gram. Kalau contoh ada kemampuan, yang lagi eloknya keluarkan dalam bentuk 10 gram macam ni. 10 gram macam ni, ada kemampuan lah kan. So lagi better sebab kita nampak yang bila kita pegang tu, dia rasa lagi berat dan kita rasa lagi bersemangat lah sebenarnya. So testimoni penyimpan emas, maknanya dah ramai penyimpan emas, bila dia ada yang fizikal, dia pegang, dia simpan sendiri, so dia lagi bersemangat sebab dia nampak benda yang disimpan. Saya punya penyimpan emas cakap, saya memang tak sabar nak dapat saya punya yang saya beli, sebab itulah dia lelaki kan, itulah saya punya kira hasil titik peluh saya lah selama ni saya kerja. Sebelum ni saya tak pernah ada pun benda macam ni. Dia kata dia lagi bersemangat. Tak masuk setahun lagi, dia dah boleh nak ada dalam 15 gram dah. Dia orang kerja biasa-biasa. Dia bukannya orang yang kerja gaji RM15,000, tak. Gaji dia mungkin saya ingat mungkin dalam contoh RM3,000, RM4,000 macam tu lah. So dia bersemangat. Sebelum ni dia kata dia nak simpan even 300-400 bulan pun tak boleh. Tapi dengan bila dia simpan emas ni, dia boleh simpan lebih 300 sebulan. Dan dia boleh pun hidup seperti biasa. Saya tengok dia macam biasa je, tak adalah nampak macam kusut masai apa ke kan, tak cukup makan ke, tak ada. Okey. Sebab sebenarnya benda tu emosi lah, emosi. Okey. So kalau kata contoh tuan-puan memang ada keinginan untuk menambahkan, untuk keluarkan diri tuan-puan daripada golongan yang termasuk dalam 70% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun RM1,000. Betul ni? Memang betul. Boleh search je. Buat search laporan simpanan oleh Bank Negara oleh rakyat Malaysia. 1,000 orang yang rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. So pandemik ni, kalau yang terbaru mungkin lagi, kalau ada buat kajian lagi dah rasanya lagi rendah lah orang maknanya. So kalau kita yang ada pendapatan ni, maknanya daripada sekarang lah kita kena beringat kan. Sebab kita tak terkena lagi dengan keadaan orang yang dah lagi terkesan dengan pandemik. So boleh beringat pada sekarang lah. Sebab kecemasan ni dia tak tunggu kita nak ada dulu simpanan baru nak jadi kecemasan. Itu namanya kecemasan kan. Kecemasan. So bila berlaku, dia nak berlaku, dia berlaku. Jadi kita kena buat persediaan lah. Kita punya perancangan untuk menghadapi sebarang kecemasan berlaku. Bila kita berlaku apa-apa, kita boleh senyum. InsyaAllah senyum sebab kita dah ada backup buat sebelum berlakunya benda tu. Okey. So boleh nak bermula dengan
program pengumpulan emas ni dengan Ecomas Public Gold ni. So boleh saja hubungi saya, nombor telefon ada di bawah. Nak WhatsApp ke, nak call ke, tak ada masalah lah. InsyaAllah saya akan cuba guide tuan-puan supaya boleh dapatlah simpanan tu. Dan benda ni patuh syariah, jangan risau. Yang paling penting, kalau dah nak keluarkan, Public Gold janji akan ganti. Kalau apa-apa berlaku, kalau kata contoh Public Gold tak ganti, saya sendiri akan gantikan dekat tuan-puan. Saya jamin, tuan-puan akan dapat emas tuan-puan. Semalam baru seorang penyimpan emas WhatsApp saya bagi tahu dia baru dapat dia punya dia beli satu gold dinar, satu dinar. Okey, satu dinar dengan loket lah, pendant, dengan pendant. So dia boleh pakai lah dekat rantai dia. Dia cakap, alhamdulillah Asia, akak dah dapat dah akak punya gold bar dan pendant akak. So memang dia cantik, dia kata. So maknanya memang Public Gold janji akan bertanggungjawab atas semua pengeluaran tuan-puan kalau apa-apa berlaku. Okay, sehingga 20 gram boleh dikeluarkan dengan pos hanya RM10 sahaja. Okay, so masa-masa pandemik sekarang ni kan, nak keluar, nak pergi ke branch Public Gold, mungkin kata contoh yang duduk jauh-jauh, saya ni dekat sikit lah, ada Bangi, branch dekat sini tu pun dalam 15 km. So nak kena pergi ke sana, nak kena buat appointment, tu memang agak meremehkan lah. So senang aja. Memang Public Gold janji benda tu kalau dipostkan apa-apa berlaku, Public Gold janji akan ganti. Sehingga 20 gram boleh dipostkan. So senang saja simpan dan nanti boleh keluarkan, pegang sendiri kan. Ni 10 gram. Ini pun ada satu yang baru sampai semalam, bukan yang ni, yang lain. Tapi 10 gram baru sampai semalam. So tak ada masalah simpan dengan Public Gold. Penyimpan Public Gold dah berjumlah lebih 600,000 orang lah sehingga kini. Daripada 2008 sehingga kini, penyimpan emas di Public Gold adalah seramai 600,000 orang. So kalau syarikat yang tak trusted, orang tak adalah orang menyimpan seramai itu kan. Dah nak dekat 1 juta dah. 400,000 lagi 1 juta. Dah lebih daripada setengah juta. Okay. So kalau ada persoalan-persoalan boleh hubungi saya. Okay. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik dah cek semua?